teruskan pengajian kita ni ataupun perbincangan kita lah yang dah lama cuti. Dah lama sangat cuti, 2 bulan lah lebih kurang kot. Jadi sama-sama, yang pertama sekali kita sama-sama niat datang ke masjid ni yang pertama sekali untuk menuntut ilmu lah. Dan selepas saja kita sembahyang fardu maghrib secara berjemaah, kan, kita niat, jangan kita niat nak tunggu sembahyang isyak, kan, jangan. Jadi kita niat untuk apa dia? Untuk nak menuntut ilmu. Sebab apa dia rugi? Sebab itulah kita kata niat ini boleh membezakan ibadah dengan adat. Dengan niat sahaja boleh membezakan ibadah dan adat. Sebut kata ibadah dapat pahala, kan, sebut kata adat semata-mata. Kalau disertai dengan niat kebaikan itu tadi, dapatlah pahala. Maknanya kita datang dengan ke masjid ni yang pertama sekali sembahyang berjemaah, dan selepas tu niat untuk kita nak menuntut ilmu. Walaupun kita dah tahu ilmu ni tak apa, ilmu agama tak jadi masalah, kan. Makin kita belajar makin kita faham. Kadang-kadang kita belajar saja, lama dah belajar. Kitab apa yang kita tak belajar, semua kita belajar. Cuma mungkin kita tak faham. Mungkin kita tak faham. Yang kita nak, walaupun kita belajar sikit tapi kita faham, itu yang lebih penting. Sebab tu Nabi selalu ajar kita, mintalah doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, la rabbi zidni ilma warzuqni fahma, kan, tambahkanlah aku ilmu dan rezekikanlah aku kefahaman. Faham tu yang kita nak, kan. Kalau kita buat contoh, kalau kita ada gandum, kalau bagi orang yang faham, daripada gandum itu banyak kuih yang dia boleh buat. Banyak dia boleh buat macam-macam kuih. Tapi kalau dia tak ada kefahaman, hanya ada ilmu sahaja, tengok saja gandum, tapi dia tak faham nak buat macam mana. Jadi itulah pentingnya kefahaman. Kadang-kadang kita boleh baca kitab tapi kita tak faham. Itu jadi masalah juga. Jadi dan mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala kira kita sebagai seorang yang menuntut ilmu, insya-Allah. Jadi kita sambunglah yang sebelum ni pada muka surat yang 17. Sebelum ni rasa banyak ada kitabnya tapi tak tahulah kat mana sekarang, kan. Ada lagi yang nanti insya-Allah minggu depan nanti kita bawa lah. InsyaAllah kita pada malam ni kita teruskan pengajian kita dalam kitab Aqaidul Iman, karangan Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Qasim Al-Bakri An-Nuramuh, yang membicarakan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebelum ni kita berhenti pada muka surat yang ke-16. Jadi pada malam ni kita teruskan pada muka surat yang ke-17, iaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang kelima. Yang kelima pada susunan ulama lah, kan. Yang kelima pada susunan ulama. Ulama hanya menyusun sifat qiyamu ta'ala binafsih ini yang kelima. Bukan sifat tu yang berada pada zat Allah Ta'ala nombor 5, tak. Dia hanya menyusun sahaja. Seperti yang kita dah membicarakan yang sebelum ni lah. Susunan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini, wujud, qidam, mukhalafatu ta'awalus dan sebagainya, itu hanya ulama saja yang menyusun. Bukannya Allah Ta'ala tu wujud dahulu, lepas tu qidam, dan lepas tu baqa, mukhalafatu ta'ala hawadis, bukan. Tapi ulama saja yang menyusun, supaya yang pertama supaya mudah kita nak ngapal, kan. Lepas sifat ni sifat apa dan sebagainya. Hanya untuk nak supaya menyenangkan kita sahaja. Kita jangan ingat maknanya sifat yang qiyamu ta'ala binafsi ni sifat yang nombor 5 yang berada pada zat Allah Ta'ala selepas bukan. Tapi tak, sifat yang memang wujud pada zat Allah Ta'ala. Okey. Yang wajib kita mempelajarinya iaitu ada 20 sifat. Pada malam ini kita cuba ulang kaji dan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang kelima, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu sifat wajib bagi Allah Ta'ala dan mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu qiyamuhu ta'ala bighairih. Okey. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih ni apa maknanya? Kalau kita tengok erti dia, berdirinya Allah Ta'ala itu dengan sendirinya.
Berdiri Allah dengan sendirinya. Itu kita jangan faham berdiri macam kita kan, daripada duduk kita bangun. Itu kefahaman kita lah. Tapi tak masuk qiyamu ta'ala binafsih ini ada dua. Ada dua masuk qiyamu ta'ala binafsih. Yang pertama iaitu Allah tidak berkehendak kepada tempat. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab lain pun, iaitu la yaftakiru ila mahalli. Maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat, ataupun Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat. Kalau ikutkan memang terjemahannya mahal ni tempat lah. Tapi pada yang dalam ilmu tauhid yang lebih tepat lagi, apa yang kita belajar, iaitu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat untuk menyempurnakan diri dia. Okey, kita baca dah. Itu masuk qiyamu ta'ala binafsih yang pertama. Maknanya la yaftakiru ila mahalli. Allah Ta'ala tidak berhajat ataupun tidak berkehendak. Kalau kita memang berkehendak. Sebut kata berhajat ataupun berkehendak, itu adalah sifat yang tak sempurna. Maknanya sifat yang lemah. Allah Ta'ala mempunyai sifat yang sempurna. Sebab tu kalau kita belajar mula-mula kita belajar, dan 2-3 hari lepas pun masa kuliah Ustaz Samsul pun dah cerita, dan Allah Ta'ala mempunyai segala sifat kesempurnaan. Sebut kata sifat wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu segala sifat kesempurnaan itu adalah wajib bagi Allah Ta'ala. Ada berapa? Wallahu a'lam, tak tahu. Cuma ulama menyusun sahaja supaya kita senang nak belajar. Yang wajib belajar ada 20 sifat. Okey, baik. Itu yang perbincangan dalam kitab Faridatul Faraid yang Ustaz Samsul ceritalah. Okey. Jadi itu maksud yang pertama qiyamu ta'ala binafsih, iaitu Allah tidak berkehendak kepada tempat ataupun berkehendak kepada zat untuk menyempurnakan diri dia. Dan maksud yang kedua qiyamu ta'ala binafsih, iaitu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Mana Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada pencipta. Sebab Allah Ta'ala sendiri pun khaliq, kan? Allah Ta'ala sendiri itu pencipta. Macam mana dia nak berhajat kepada pencipta? Okey, yakni diterangkan lagi. Saat ni dah diterangkan dah. Masuk qiyamu ta'ala binafsih. Lepas tu terangkan lagi, yakni Allah itu kaya dari tempat berdiri kerana Allah itu zat, bukannya sifat. Dalam kita belajar ilmu tauhid ni, kadang-kadang perkataan-perkataan pun banyak yang kita nak kena tahu, kan? Berhajat, apa itu masuk baharu, apa itu masuk kaya, kan? Maknanya kadang-kadang benda-benda macam tu kita perlu tahu. Kalau kita tengok kat sini, yakni Allah itu kaya, bukan kaya maksud kita yang kita faham, iaitu ada harta, kan, banyak duit dan sebagainya. Tapi maksud kaya yang sebenarnya adalah dia tak berhajat. Kalau istilah kita kaya banyak harta, tapi istilah yang kita belajar ilmu tauhid, makna tidak berhajat ataupun kaya, maknanya dia tidak memerlukan, dia tak perlu. Macam kita hari ni memang perlu banyak. Kita nak hidup hari ni memang perlu banyak. Perlu makan, perlu kepada makanan, perlu kepada tempat tinggal, perlu kepada keluarga, kan, perlu kepada masyarakat. Memang banyak sangat keperluan kita. Itu maknanya menunjukkan kita tu lemah. Kita tak boleh uruskan diri kita sendiri, tak boleh. Kita mesti berhajat kepada makhluk juga. Walaupun kaya macam mana sekalipun tetap berhajat. Kita nak makan, kita berhajat kepada nasi. Dan kita pergi beli kat kedai tu ambil kat mana? Last sekali kembali kepada mana? Maknanya kembali kepada petani. Petani last sekali tak adalah Allah Ta'ala lah, kan, yang menumbuhkan padi, yang menghasilkan padi tu dia menjadi beras. Jadi kita bukan kaya, kita ni berhajat. Kalau kita tengok apa makna kaya yang nota kaki yang ke-19 itu, kaya itu bermaksud Allah Ta'ala tidak berhajat ataupun tidak memerlukan. Itu makna kaya yang sebenarnya. Jadi kita hari ni tengok, sebab tu di antara sifat-sifat yang terpuji, kan, di antara sifat-sifat yang terpuji, yang perlu ada pada diri kita, iaitu qanaah dia panggil. Kan, dia ada ke dia tak ada ke sama bagi dia. Kan, ada ke tak ada ke sama. Sebab itulah ada kita kata kaitan dengan kita
khutbah hari Jumaat hari itu. Dan maknanya orang yang bersyukur. Di antara macam mana orang yang bersyukur itu, dia mesti tengok orang yang lebih rendah daripada dia. Tapi kalau yang kita baca khutbah itu, kalau dalam bab keduniaan, kita kena tengok orang yang rendah daripada kita. Kan? Kalau dalam bab keduniaan, kalau kita ada kereta sebiji, kita tengok orang yang ada motor je, kereta tak ada langsung, barulah kita rasa bersyukur. Alhamdulillah, aku ada juga kereta walaupun kereta buruk. Berbanding dengan orang tu tak ada kereta, ada motor je, kalau hujan basah. Barulah ada bersyukur. Itu dari segi keduniaan. Kalau kita tengok dari segi keduniaan, orang yang lebih tinggi daripada kita, maka sentiasa tak puas hati kita. Aku kereta sebiji aja, kenapa dia ni kereta 2 biji? Mulalah besar-besar pula tu kereta dia, memang takkan puas hati. Kan? Tapi kalau dalam bab akhirat, dalam bab kebaikan, kita mesti tengok orang yang lebih daripada kita. Macam mana orang ni boleh baca Quran satu hari 1 juzuk? Banyak satu hari 1 juzuk ni. Bukan senang, banyak nak baca satu hari 1 juzuk. Tak ya memang tak dapat. Kan lama nak habiskan. Mungkin dalam masa setengah jam baru boleh habis. Kan? Tak maknanya dari segi akhirat, kita kena tengok orang yang lebih daripada kita. Lepas tu barulah timbul macam mana dia ni boleh baca satu hari 1 juzuk, sedangkan aku ada masa sama dengan dia, satu hari 24 jam. Dulu waktu belajar, tunggu ada masa sampai waktu kerja. Sampai waktu kerja nanti tunggu pencen lah. Tunggu pencen pun sama juga. Kan? Pun sama juga. Mana tak boleh juga mengaji. Kalau macam saya sekalipun, kita kata bekerja tak sangat juga, tapi masa banyak kosong, tak boleh ngaji juga. Maknanya terus saja buat, tak perlu tunggu-tunggu. Jadi maknanya yang tadi, kalau dari segi akhirat, tengoklah kita kepada orang yang lebih daripada kita. Okey, baik. Yakni Allah Ta'ala itu kaya daripada tempat berdiri. Maknanya tempat untuk menyempurnakan diri Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu zat, bukannya Allah Ta'ala itu sifat. Sebab apa? Kalau kita belajar, sifat memerlukan zat, zat tidak memerlukan sifat. Zat dia nak wujudnya zat itu, nak wujudnya sifat itu, mesti memerlukan kepada zat, baru dia boleh wujud. Kalau zat, dia boleh berdiri sendiri, dia boleh. Tapi kalau sifat, dia tak boleh berdiri dengan sendirinya. Kan seperti sifat keras. Sifat keras, dia mesti berhajat kepada zat yang dinamakan kayu ke. Kan mesti kayu ini keras. Maknanya sifat keras itu berhajat kepada kayu, barulah dia boleh wujud, barulah kita kata keras betul kayu ni. Kan? Ataupun warna pada baju, warna coklat lah kita kata. Warna coklat itu tak boleh berdiri sendiri, dia tak boleh wujud sendiri. Tak mesti dia ada pada benda. Kalaulah warna putih, berhajat kepada dinding. Kan? Kalaulah warna coklat, berhajat kepada baju. Dia tak boleh tiba-tiba berdiri sendiri. Warna tu warna coklat, apa yang ada pada warna coklat itu? Mestilah kita sebut ada dinding ke, pakaian ke, selipar ke. Maknanya sifat tak boleh berdiri sendiri. Mesti dia berhajat kepada zat. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala itu sifat, maka Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat, maknanya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kaya lah. Yang nanti kita akan jumpa nanti, Allah Ta'ala bersifat dengan istighna. Yang kita belajar tentang nanti Allah Ta'ala tu tergolong dalam, ada sifat Allah Ta'ala terbagi pada dua, istighna dengan iftikar. Kalau macam tu nanti kita akan jumpa belajar tentang bab-bab tu, maka tak betul lah yang kita belajar hari ni. Sebab tu mesti sesuatu benda ni, mana contoh kita belajar tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, mesti dia ada kaitan di antara satu sama lain. Mesti dia tak akan kat sini begini, nanti kita belajar tempat lain berubah pula. Dia tak akan jadi gitu. Seperti yang kita selalu cerita tentang sifir lah. Sifir ni mesti sama. 2 kali 3 pun 6, 3 kali 2 pun tetap 6. Dia berada di sifir 3 pun 6, berada di sifir 2 pun tetap 6 juga. Okey, baik. Kita tengok nombor 20 yang ada pada nota kaki itu.
Zat Allah Ta'ala itu terkaya daripada zat itu, daripada zat makhluk lah. Kerana apa? Tiada berdiri pada zat, tiada berdiri pada zat. Dan yang berdiri pada zat itu iaitu sifat. Yang berdiri pada zat itu adalah sifat. Dia tak ada zat berdiri pada zat, tak boleh. Dia mesti sifat berdiri pada zat. Kalau zat boleh berdiri dengan sendiri dia, tapi kalau sifat dia mesti menumpang pada zat. Lazim dengan kaya, kalaulah dia tu jenis kaya daripada zat, bukan ia sifat. Maknanya kita kata kalaulah dia itu kaya, tidak berhajat, maka dia itu bukan sifat. Dia itu adalah zat. Zat Allah Ta'ala lah. Kerana itu tidak dapat tidak bahawa berdiri ia dengan zat. Daripada kitab Bidayatul Hidayah, syarah kepada Manta Umum Barahin. Jadi diringkaskan cerita, maknanya Allah Ta'ala ini bukannya sifat. Sebab apa dia? Yang sifat itu adalah berhajat kepada zat untuk dia wujud. Tapi Allah Ta'ala ini adalah zat. Okey. Dan kaya Allah itu daripada yang menjadikan dia. Ini yang kedua. Dan Allah itu kaya daripada menjadikan dia, kerana Allah itu qadim, bukannya baharu. Zat Allah Ta'ala itu qadim. Yang kita belajar sebelum ni, sifat Allah Ta'ala adalah bersifat dengan kidam. Maka zat Allah Ta'ala itu adalah qadim. Yang kita dah baca sebelum ni. Sebut kata qadim ini, dan Allah Ta'ala wujud ni tidak memerlukan, kan? Wujudnya Allah Ta'ala, istilah kita, dengan sendirinya. Dan kidam, sedia kala. Makna wujudnya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala itu wujud berhajat kepada pencipta, maka sifat yang kedua yang kita baca sebelum ni, maka tak betul. Sedangkan kita dah belajar sifat yang kedua bagi Allah Ta'ala sebelum ni, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Dan berdalilkan huwal awwalu, Allah Ta'ala lah yang awal, yang tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Kita dah baca sebelum ni, kita dah yakin, kita dah i'tiqad dalam diri kita, Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Tiba-tiba kalau kita belajar kat sini, dan Allah Ta'ala itu bukan bersifat dengan qadim, Allah Ta'ala itu bersifat dengan baharu, maka salahlah sifat yang kedua. Kan? Dia ada kaitan di antara satu sama lain. Okey. Dan Allah itu kaya daripada menjadikan dia, kerana Allah itu, maknanya zat Allah Ta'ala itu qadim, bukannya baharu. Tak makna qadim lawannya baharulah. Okey, tengok nota kaki yang ke-21. Terkaya pula zat Allah Ta'ala daripada pencipta yang menjadikannya. Maknanya Allah Ta'ala ni tidak berhajat kepada pencipta lah untuk dia wujud. Okey. Kerana ia, iaitu Allah Ta'ala, menjadikan sekalian kainat. Kerana Allah Ta'ala lah menjadi sekalian makhluk ini. Berdasarkan dalil yang sebelum ni, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan Allah lah yang menjadikan sekalian alam ini. Allah ladzi khalaqas samawati wal ard, menjadi langit dan bumi, dan wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Maknanya itu dalil menunjukkan Allah Ta'ala yang mencipta. Sebab itulah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang kedua. Maknanya la yaftakiru ila mukhassis. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pencipta. Itu masuk yang kedua daripada qiyamu ta'ala binafsih. Kalaulah Allah Ta'ala ni berhajat kepada pencipta, maka Allah Ta'ala itu bersifat dengan baharu. Maka sifat qadim Allah Ta'ala yang kita belajar sebelum ni, maka tak betul lah kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan baharu. Maka mustahil. Sebab apa dia? Berdasarkan dalil yang kita baca dalil Al-Quran, iaitu Allah Ta'ala lah yang mencipta dan segala langit dan bumi, dan di antara keduanya. Lazim dengan kaya daripada pencipta. Kalaulah kita kata, kalaulah Allah Ta'ala itu tidak memerlukan pencipta, maknanya memang Allah Ta'ala tidak memerlukan pencipta. Yang menjadikan dia, bahawa adalah Allah itu qadim, bukannya baharu. Kalaulah tidak berhajat kepada pencipta, maka mestilah zat itu zat yang qadim.
Seperti zat Allah Ta'ala, zat yang qadim. Kita ni memerlukan pencipta. Sebab apa dia? Kita ni bukan qadim, kita ni hudus, baharu. Sebut kata baharu, dia nak wujud mesti ada pencipta, mesti melibatkan masa banyak, dia punya senarai-senarainya. Okey. Kerana qadim itu tidak berkehendak kepada yang menjadikannya. Kerana setiap zat yang qadim tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Benda ni benda yang dipusing-pusingkan sahaja, kan? Kalau kita tengok balik macam ayat tu sama sahaja. Ayat kitab lama dia pusing. Jadi kalau kita tengok secara kesimpulannya, maknanya qiyamu ta'ala binafsih ini, Allah Ta'ala, yang pertama Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pencipta, kan? Yang kedua, yang pertama Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat, ataupun Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat untuk menyempurnakan diri dia. Kita ni memang berhajat. Dan untuk menyempurnakan diri kita, kita berhajat kepada makan. Menyempurnakan diri kita, kalau kita penat, kita tidur, dan sebagainya. Dan yang kedua, masuk qiyamu ta'ala binafsi yang kedua, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pencipta. Itu maksud qiyamu ta'ala binafsi yang kedua. Kalaulah Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta, maka Allah Ta'ala itu samalah dengan kita. Samalah. Okey. Itu maksud dia. Lepas tu dia punya dalil-dalil itu tadi, itu dia dalil akal. Maknanya memerlukan kita berfikir. Betul lah, kalaulah Allah Ta'ala ni berhajat kepada pencipta, maka Allah Ta'ala bertukar daripada qadim menjadi hudus, kan? Sedangkan sebelum ni kita belajar sifat wajib bagi Allah Ta'ala qadim, makna kidam. Zat Allah Ta'ala itu qadim. Kita makna benda ni, maknanya dia berfikir. Last sekali, maka keluarlah dak wajib Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada pencipta. Berdasarkan dalil yang kita baca, Allah Ta'ala itu kidam. Okay. Lawannya iaitu berdiri Allah Ta'ala serta yang lain. Ini mustahil atas Allah Ta'ala. Sebut kata mustahil, memang benda yang tak ada. Bukan benda yang ada. Mustahil ni benda yang tak ada langsung. Kalau kita kata ada tapi tak sama, tak boleh. Macam contoh dipanggil apa dia? Syarikul bari, syirik. Tak ada satu benda pun yang syirik, maknanya yang menyamai dengan Allah Ta'ala, langsung tak ada. Syarikul bari ni memang benda yang tak ada. Bukan kata ada, tetapi dia tak sama dengan Allah Ta'ala. Bukan. Makna sebut kata mustahil, memang terus tak ada, langsung tak ada. Okey. Lawannya berdiri Allah Ta'ala dengan serta yang lain. Mustahil. Dan Allah Ta'ala ni memerlukan makhluk lain untuk menyempurnakan diri dia. Mustahil, sangat mustahil. Okay. Sebab apa dia? Makhluk itu pun dicipta oleh Allah Ta'ala. Takkan kita buat dia, kita memerlukan. Itu kita betul lah. Kalau kita buat satu benda, kita berhajat kepada benda itu, kan? Kita mencipta rumah, kita buat rumah, kita berhajat kepada rumah. Kita buat kereta, kita berhajat kepada kereta. Tapi Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala mencipta makhluk dia, Allah Ta'ala tidak berhajat pun pada makhluk. Tak ada pun. Bahkan Allah Ta'ala nak bagi kepada makhluk, kan? Bahkan Allah Ta'ala nak bagi kepada makhluk dia. Dan dengan berkehendak kepada tempat ataupun yang menjadikannya, sangat mustahil Allah Ta'ala berhajat kepada tempat, ataupun Allah Ta'ala berhajat kepada zat, ataupun Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta untuk menciptakan diri dia. Dan juga Allah Ta'ala tak mencipta diri dia sendiri. Kan kita kata Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pencipta untuk dia wujud. Habis tu Allah Ta'ala wujud macam mana? Adakah Allah Ta'ala mencipta diri dia? Tak juga. Dan Allah Ta'ala pun tak cipta juga diri dia. Habis tu Allah Ta'ala wujud macam mana? Kan Allah Ta'ala wujud tu macam mana? Yang itulah yang sebelum ni kita bincang. Yang itulah soalan macam itulah yang kita kena jauh daripada diri kita. Jangan kita cerita, kan? 4 perkara tu, di antaranya dak bagaimana, dak dibagi kaifa, dak bagaimana Allah Ta'ala wujud, dak aina, kat mana Allah Ta'ala wujud. Jangan kita tanya mata, bila Allah Ta'ala wujud, ataupun kam, melibatkan anggota badan Allah Ta'ala. Jangan kita tanya. Terus aja kalau dah datang benda tu, habis tu Allah Ta'ala bukan gitu, Allah Ta'ala bukan gini. Tak, macam mana Allah Ta'ala? Kita dah mula was-was. Tak was-was. Habis tu macam mana? Kita kata setiap benda yang wujud,
pasti dan wajib ada pencipta. Habis itu Allah Ta'ala wujud, timbul soalan-soalan macam tu, soalan-soalan yang boleh mewaswaskan diri kita. Katanya Nabi, tinggal aja, terus saja amantu billah, dan aku beriman kepada Allah Ta'ala, tinggal terus. Kalau tak nanti jadi bahaya, kita fikir, tak jumpa. Kan, okey. Jadi, dan mustahil dan maha suci Allah Ta'ala daripada berdiri dengan sendirinya. Mustahil lah Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk lain. Kalau istilah kita, maknanya kita memerlukan kepada bantuan lain. Sebab itulah kita belajar Allah Ta'ala ni, sifat yang keenam dia panggil wahdaniyah, esa Allah Ta'ala. Kalau pada diri kita, kalaulah kita ni ramai, kita buat contoh, kalaulah kita ni ramai, maka kuatlah. Kalaulah satu-satu pasukan itu ramai, maka kuatlah pasukan itu. Kan makin ramai makin kuatlah dia. Itu istilah kita kata makhluk. Tapi kalau bagi Allah Ta'ala, kalaulah Allah Ta'ala itu ramai ataupun banyak, maknanya 2, 3, 4, 5, maka menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah. Kan, pada istilah kita makhluk, makin ramai pasukan itu makin kuatlah dia. Dan kalau tentera, makin kuatlah dia. Macam-macam senapang yang dia ada, macam-macam pangkat yang dia ada, komando dan sebagainya, makin kuatlah dia. Tapi kita letak pada Allah Ta'ala, makin banyak Allah Ta'ala ataupun kita letak makin ramai, dan makin menunjukkan lemahnya Allah Ta'ala itu. Sebab tu kita kata Allah Ta'ala ni laisa laka mislihi syai'un. Dan Allah Ta'ala ini tak sama dengan segala sesuatu. Kalau pada sesuatu itu ramai kuat, pada Allah Ta'ala lemah, tak sama. Sebab tu kita kata sini, kalaulah Allah Ta'ala itu mustahil dan maha suci Allah Ta'ala itu daripada berdiri dengan serta yang lain, berhajat kepada yang lain. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada yang lain, pasti lemah, pasti akan lemah. Maka wajib Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Dalilnya baharu sekalian alam. Itu dalil yang umumnya lah. Baharu sekalian alam ini, alam inilah yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsih. Itu dalil akal yang dibawa datang. Dan manakala dalil naklinya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu amat kaya daripada sekalian alam. Allah Ta'ala itu amat kaya daripada sekalian alam. Kat situ dan kita terus saja percaya, mana kita terus saja beriman, Allah Ta'ala itu kaya. Makhluk ni apa dia? Allah Ta'ala cipta makhluk ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala cipta makhluk ini dhaif saja. Habis itu macam mana kita nak kata kita ni kuat, dan kita ni hebat, kita ni segala tahu, semua kita tahu, semua kita pandai? Kat mana kita nak kata kita tu hebat? Sedangkan Allah Ta'ala sendiri bagi tahu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala cipta makhluk dengan sedhaif macam kita. Kita mungkin kita sendiri saja nak perasan ataupun berasa diri kita ni hebat. Kalau kita fikir-fikir balik, renung balik pada diri kita, kan, setiap lubang tu ada najis pada diri kita. Kan, lubang hidung ada najis, kan, lubang telinga pun ada najis, mata pun ada najis, semua ada. Habis tu nak hebat kat mana kita? Tak ada lah hebat kita. Okey. Jadi itu dalilnya yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tu tak bersifat dengan kaya. La innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Dan dalil akalnya, tengok dalil akalnya yang ke-22 itu, jika Allah memerlukan zat, jika Allah memerlukan zat, maka keadaan Allah bertukar menjadi sifat. Kan sebelum ni kita kata Allah Ta'ala itu adalah zat. Kita belajar Allah Ta'ala itu adalah zat, wujudnya Allah Ta'ala dengan zat dia. Okey. Tapi kalau kita kata jika Allah Ta'ala itu memerlukan zat, maka keadaan Allah bertukar menjadi sifat. Kalaulah Allah Ta'ala itu zat, kalau Allah Ta'ala itu memerlukan zat, maknanya arat lah yang kita belajar.
dan jisim dengan arad itu. Sifat tidak boleh bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kalaulah benda itu sifat, mana arad, dia tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Yang kita akan jumpa nanti, sifat ma'ani adalah sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala itu sifat, mana arad, dia tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab apa? Sifat ma'ani adalah sifat yang wujud pada zat Allah Ta'ala sejak azali. Kalau sebut kata sifat ini, arad ini wujud apabila adanya jisim, kan? Maknanya kan kita belajar tentang makhluk yang sebelum ni. Kita nak kenal makhluk, dia ada arad, dia ada jisim yang kita belajar sebelum ni. Maka kalaulah Allah Ta'ala itu arad, maka Allah Ta'ala itu sifat, maka Allah Ta'ala itu tak boleh bersifat dengan segala sifat ma'ani. Sedangkan Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat ma'aninya. Ma'ani dan ma'nawiyah. Sedangkan wajib kita yakin bahawasanya Allah itu mempunyai sifat kedua-duanya. Dan yang kedua, jika Allah memerlukan pencipta, maknanya masuk daripada qiyam ta'ala binafsi yang kedua lah. Cuma sini dibawa datang dalil akal. Kalaulah ataupun jika Allah Ta'ala itu memerlukan pencipta untuk dia wujud, tentulah Allah bertukar menjadi baharu. Sama dengan yang dalil sebelum ni lah. Semua kat sini kesimpulannya kalaulah Allah Ta'ala itu memerlukan pencipta, tentulah Allah Ta'ala itu bertukar menjadi baharu. Yang kita kata sifat kidam, wajib, mustahil dia hudus, baharu. Maka kalau Allah Ta'ala itu memerlukan pencipta, wajib Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan kidam. Mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan hudus. Macam kita lah, kita memerlukan pencipta, maka kita ni dipanggil hudus, dipanggil baharu, dipanggil makhluk lah, senang. Sebab apa dia? Nak wujudnya kita memerlukan pencipta melalui perantaraan ibu bapa kita. Kalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada pencipta, ia mustahil kerana Allah bersifat dengan kidam dan baqa. Ia mustahil lah, sangat mustahil. Sebab sebelum ni kita dah baca wajib Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan kidam dan bersifat dengan baqa. Kita dah belajar. Kalaulah sebelum ni kita was-was, kita kata ya ke Allah Ta'ala bersifat dengan kidam atau baqa, maka masuk kat sini was-was lagi kita. Dia mesti belajar satu-satu sifat itu dah pasti confirm. Kita kata kita belajar sebelum ni kidam itu wajib dah. Maka berdasarkan dalil akalnya, dalil naklinya dah wajib dah. Maka baru masuk sifat yang ketiga. Sebab apa dia? Yang sebelum ni kita bagi tahu, dia ada kaitan di antara satu sama lain, sifat di antara satu sama lain, kan? Okey. Daripada mana? Daripada kitab Matan Umum Barahin. Hadis Nabi SAW yang berertinya, ya Allah, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak disembah dan melainkan Engkau. Ya, Engkaulah yang maha kaya. Ya Allah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau. Engkaulah yang maha kaya. Hadis riwayat daripada Imam Hakim. Itu maknanya yang kita nak ambil daripada hadis itu, iaitu Nabi beritahu Allah lah yang maha kaya. Tak ada dah makhluk lain yang mengatasi dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu secara ringkasnya tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kelima, iaitu qiyamu ta'ala binafsih, dan mustahil atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu qiyamu ta'ala bighairih, iaitu berdirinya Allah Ta'ala dengan makhluk lain, ataupun berhajatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluk yang lain. Jadi insya-Allah kita tangguh sampai situlah, iaitu tentang sifat yang keenam, dan wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat wajib dan mustahil, iaitu ta'addud, iaitu berbilang-bilangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al aqidatana aqidati ahli sunnati wal jamaah minal ansyairati wal maturidiyah. Allahumma ja'alna minal mutamassikin 'alaiha
birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.